Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah Jabir bin Samurah al-Suwai radhiyallahu anhuma qala kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawat fakan salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan rawahu Muslim. Dari Abi Abdullah Jabir bin Samurah as-Suwai radhiyallahu anhuma katanya, aku pernah bersembahyang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang yang banyak. Adalah sembahyangnya sederhana dan khutbahnya sederhana. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahawa Nabi tak sembahyang panjang doa lalu, sehingga tak meraihkan orang tua, orang uzur, orang tak urut, orang dalam keadaan berhajat duduk di belakang. Nabi sembahyang sederhana. Bahkan disebut dalam hadis, Nabi pernah bersembahyang berjemaah, Nabi jadi imam, tiba-tiba ada budak menangis. Lalu Nabi memendekkan sembahyangnya. Lepas tu Nabi pun sebut, sebab dia pendek sembahyang kerana dia tahu ibu budak ni sedang rasa sesuatu di sebab anak dia menangis. Adakah ini makna Nabi dak khosok sembahyang? Mana khosok mung dengan Nabi? Sedap. Tu kena faham. Kononnya khosok dah lalu siapa dak sedar apa di belakang. Mana khosok dia dengan Nabi, tak ada siapa dia boleh lawan Nabi. Kita kena faham. Nabi sembahyangnya sederhana dan khutbahnya sederhana. Khutbah jemaah bahas sejang khutbah. Kalau nak ceramah tengah padang tak apa. Orang nak berok kecil boleh tinggal majlis. Ni dalam masjid khutbah siapa panjang sangat. Tak boleh, tak disuruh begitu. Tak disuruh begitu. Bahkan dia sebut dalam hadis, ada yang khutbahnya sembahyang lebih panjang pada khutbah, menunjukkan pendeknya khutbah dan panjangnya sembahyang. Itu zaman dulu. Zaman orang tak faham Islam ni. Zaman orang tak berfaham Islam ni, terpaksa khutbah kena panjang pada sembahyang. Jadi begitu pula. Kerana suasana orang sudah berubah. Yang pentingnya hadis ini menunjukkan bahawa Nabi SAW beribadat dalam keadaan sederhana, tidak melampau. Hadis yang berikut, wa Abi Juhaifah Wahb bin Abdullah radhiyallahu anhu qala akha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina Salman al-Farisi wa Abi Darda fazara Salman Abu Darda fara'a Darda mutabadzilatan faqala ma sha'nuki qalat akhuka Abu Darda laysa lahu hajah fid dunya faja'a Abu Darda fasana'a lahu ta'aman faqala lahu kul fa inni sha'im qala ma ana bi akilin hatta ta'kul fa akala falamma kana al-lailu dhahaba Abu Darda yaqum faqala lahu nam fanama thumma dhahaba yaqum faqala lahu nam falamma kana min akhir al-lail qala Salman qum al-an fasallaya jami'an faqala lahu Salman inna li rabbika alayka haqqan wa inna li nafsika alayka haqqan wa li ahlika alayka haqqan fa'ati kulli dhi haqqin haqqah fa'ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadhakara dhalika lahu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sadaqa Salman rawahu al-Bukhari. Dari Abi Juhaifah Wahab Abdullah radhiyallahu anhu katanya, Nabi SAW telah mempersaudarakan dia antara Salmanul Farisi dengan Abi Darda. Salmanul Farisi ialah seorang sahabat Nabi yang berasal daripada negeri Parsi, daripada Iran. Ceritanya, mula-mula dia agama Majusi. Dia tengok dah molek agama Majusi, agama sembah api, dia pun masuk Kristian. Berkawan dengan padri. Padri beritahu akan zahir Nabi akhir zaman.
Sama ada dekat dah atau berada dah Nabi akhir zaman ni. Padri ni dah tua dah. Tua dah. Tua. Dia tanya tok guru dia, Padri, dah saya nak ngaji kat mana pula? Dia pun pergi negeri belah Syam. Dia pergilah kat Padri itu. Padri itu tua juga. Dia tengok beberapa padri itu pula. Padri-padri ini ngacar belaka. Kerja ambil pitih, orang minta ampun dosa. Kalau ada orang dosa-dosa pergi kat padri, bayar pitih padri. Padri boleh minta dengan Tuhan ampun dosa. Ni Salman tengok peristiwa-peristiwa ni. Dia tanya Tunku yang sudah tua ni kat mana lah. Nak cari pula. Begitulah. Akhirnya dia sampai ke Madinah. Sampai di Madinah, dia kerja dengan orang Yahudi. Kerja naik pohon khema. Kutip buah khema. Kerana buah khema ni dia tak masak sekaligus. Kena kutip. Dia kerja. Kutip buah khema. Dalam kerja situ, tiba-tiba orang Yahudi yang tuang kebun dia bercakap berkenaan dengan Nabi berhijrah. Dia pun kejut tengok. Dia pun dengar, dia tanya Yahudi, dia lah. Ada mari daripada Mekah ni, dia kata dia jadi Nabi. Maka Salman pun nak kita tengok lah. Dia kelih, memang ada sungguh lah. Lepas tu dia nak uji Nabi sungguh ke tak. Sebagaimana yang Tok Guru Padri cerita ke dia. Dia pergi hari mula-mula bawa khema. Bawa khema seraju. Saya sedekah, dia kata ke Nabi. Nabi pun ambil khema tu, pergi makan ke orang. Sutik Nabi tak makan. Tak makan sutik. Bagi ke orang. Dia kata sedekah. Dia tengok, dalil dia tu. Dia antara dalil Nabi akhir zaman, dia tak makan sedekah. Sedekah dia tak makan. Lepas tu, pergi pula hari lain pula. Bawa khema. Dia kata saya hadiah. Nabi pun makan bawa khema. Dia pun makan dua dalil dia. Dia tak makan sedekah, dia makan hadiah. Makan hadiah. Kemudian dia ikut Nabi berjalan dengan sahabat-sahabat. Boleh ada Nabi tahu dah orang nak itak dia ni. Nabi pun buat jatuh apa ni kain serban dia di belakang yang dia selimut. Salman pun tengok. Tengok antara belikat dia khatamun nubuwah. Tanda akhir zaman, Nabi akhir zaman. Lalu terus dia pergi dan mengucap dua kalimah syahadah. Dan Nabi mempersaudarakan Salmanul Farisi dengan Abu Darda. Maka Nabi ni dia persaudarakan sahabat-sahabat di antara satu sama lain. Mungkin kawan ni Abu Darda dengan Salman. Lalu satu hari Salman ziarah rumah Abu Darda. Tiba-tiba dia melihat Ummu Darda, isteri Abu Darda ni mutabadzilatan, dalam keadaan yang serabut-arut, tak meriahkan diri dia sebagaimana sepatutnya. Bercelaru. Lalu Salman bertanya, apa khabar? Tanya isteri Abu Darda ni, apa khabar warna munafik susah ni? Kata isteri dia, kawanmu Abu Darda tu tak berhajat pada dunia, dia kata. Tak berhajat pada dunia. Dia nak tinggal ada hal-hal dunia ni tak boh. Nak cara ke akhirat je. Kamu Abu Darda ni cara ke akhirat je, nak tinggal dunia. Sampai aku boleh tak cara dah. Kerja makan dia lah, itu maknanya. Lalu Abu Darda pun mari dan dihidang kepadanya makanan. Lalu Salman ajak dia makan sama. Sila makan. Kata Abu Darda, munglah makan, aku puasa hari ni. Aku puasa, aku punya tinggal dunia sungguh. Aku puasa hari ni. Kata Salman,
Aku tak mau makan sehingga mau makan sama. Aku tak mau makan. Kalau mudah makan sama, aku tak mau makan. Lalu Darda pun makan. Kerana meraihkan tetamu wajib. Wajib. Ni puasa sunat, bukan puasa Ramadan. Jangan puasa Ramadan apa bahan buka dengan tetamu juga. Ni puasa sunat ni. Lalu dia pun sedang molek atau tamu pun tak puasa juga. Sama-sama tak puasa. Ni puasa sunat. Lalu dia pun makan. Makan sekali dengan Salmanul Farisi. Salman tak mau balik, duduk rumah. Duduk rumah. Lalu Abu Darda fikah bangun sembahyang. Kata Salman pada dia, tidur. Dia paksa suruh tidur. Tidur. Lalu Abu Darda pun tidur. Sebab Nabi suruh dia kawal. Abu Darda pun tidur. Kemudian fikah bangun nak pergi sembahyang pula. Salman kata tidur. Suruh tidur lagi. Dia pun tidur sama. Kemudian sampai akhir malam barulah Salman kata bangun. Sembahyang. Mari kita sembahyang. Sampai akhir malam barulah dia gerak. Mari kita sembahyang. Salman ajak Abu Darda sembahyang sekali. Maka dua-dua pun sembahyang. Lepas tu Salman kata kepada Abu Darda, inna la rabbika alaika haqqa. Sesungguhnya bagi Tuhanmu ada tanggungjawab, hak yang kamu mesti beri pada Tuhan. Wa inna li nafsika alaihi haqqa. Dan bagi dirimu sendiri ada hak yang kamu kena beri pada dirimu sendiri. Iaitulah jaga kesihatan, ada masa tidur. Jangan siapa beri hak ke Tuhan, beri hak diri kita pun tak ada. Siapa tak tidur. Wa innal wali ahlika alaika haqqa. Dan bagi binimu ada hak yang kamu beri ke binimu. Kata Salman, fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Memberilah tiap-tiap yang punya hak itu hak masing-masing. Lalu Abu Darda pergi menghadap Nabi SAW dan sebut apa yang berlaku pada dia. Lalu sabda Nabi SAW, betul Salman, kata Nabi. Apa yang Salman buat kamu tu betul, kata Nabi. Mu tak betul. Mu tak betul lah. Hak Salman buat kamu tu betul. Di sini menunjukkan bahawa Nabi SAW mengajar supaya kita bersifat sederhana, jangan melampau. Melampau dalam ibadat pun tak boleh. Apa lagi melampau makan, apa lagi melampau berperang. Sekarang ni melampau berperang pula. Temu orang kafir mungkin dia masuk Islam. Sebab Islam aku bunuh. Tu melampau lah tu. Islam tak suruh sampai tangga tu. Bukan cara begitu. Ada cara je. Kalau ibadat tak boleh melampau, maka hal lain pun tak boleh melampau juga. Jangan kita melampau kerana Allah Ta'ala tidak suka orang yang melampau. Allah Ta'ala suruh kita apa yang mampu kita buat. Jangan kita buat lebih daripada kemampuan diri kita sendiri. Kalau buat lebih daripada kemampuan diri kita sendiri, jawabnya tak rok. Bila tak rok, jawabnya tinggal agama akhirnya. Kerana perjalanan kita ni jauh juga, bukannya dekat. Oleh kerana itu jangan tunjuk nelang. Lebih-lebih doa lalu. Kalau tunjuk nelang lebih-lebih doa lalu, jawab dia berhenti tengah jalan. Macam orang nak jalan jarak jauh, nak berlari jarak jauh. Start berlari, bahang paruk selalu. Jawab dia berhenti tengah jalan, tak sapa kepada tempat yang dituju. Jangan. Wallahu a'lam. Wa an Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala أخبر النبي أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي تقول ذلك؟ فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها
wa dhalika mithlu siyamid dahri. Qultu inni utiqu afdala min dhalik. Qala fasum yawman wa aftir yawmain. Qultu fa inni utiqu afdala min dhalik. Qala fasum yawman wa aftir yawman. Fadhalika siyamu Dawud wa huwa a'dalus siyam. Wa fi riwayatin huwa afdalus siyam. Faqultu bi abi fa inni utiqu afdala min dhalik. Faqala Rasulullah SAW la afdala min dhalik. Wala an akuna qabiltu thalathata al-ayyam allati qala Rasulullah SAW ahabbu ilayya min ahli wa mali. Maksudnya dari Abi Muhammad. Abi Muhammad ni gelaran dia. Abdullah, orang Arab ni biasanya dia keniahkan kepada anak yang paling besar. Anak dia besar nama Muhammad disebut Abi Muhammad, ayah Muhammad. Anak paling besar Abdullah, Abi Abdullah. Nama dia Abdullah bin Ammar bin Al-As radhiyallahu anhuma. Abdullah ni sahabat Nabi, Ammar bin As ayah dia pun sahabat Nabi. Dua-dua beranak sahabat Nabi radhiyallahu anhuma. Riwayat mengatakan Abdullah ni masuk Islam dulu pada ayah dia. Ayah dia ialah seorang pemimpin Mekah yang terkenal dengan bijak. Terkenal dengan bijak. Pada masa Muawiyah berperang Sayyidina Ali, dia berpihak pada Muawiyah. Kerana Muawiyah keluarga dia, keluarga Sayyidina Osman. Dan dia adalah yang telah merancang membuat penipuan sehingga pada tentera Sayyidina Ali jadi kucak-kacir, menyebabkan terpaksa menerima perdamaian. Bila dia tengok tentera Muawiyah nak kalah, dia pun cadang ke Muawiyah, buat satu benda, kalau membuat ni tentera Ali akan jadi lemah. Ambil Quran hak Sayyidina Osman baca, Quran yang berlambang dengan darah tu, letak atas lembing akak, hujung lembing akak, la hukma illallah. La hukum, tak ada hukum melainkan hukum Allah. Kita balik ke Quran mereka. Balik ke Quran mereka. Dia nak kalah dah. Orang beritahu Sayyidina Ali kata kalimatu haqqin urida biha batil. Perkataan tu betul Sayyidina Ali kata, tapi tujuan dia batil. Tujuan dia tak betul, nak kecek. Menyebabkan Sayyidina Ali yang dipaksa oleh pengikut dia terpaksa menerima perdamaian. Dan tak dikalahkan tentera itu. Ini Ammar bin As. Mereka ni sahabat Nabi semua. Sahabat Nabi. Abdullah sahabat Nabi, Ammar bin As sahabat Nabi. Dan Abdullah ni duduk di Mesir. Termasuk di kalangan ulama sahabat yang banyak menerima ilmu daripada Nabi SAW, tempat orang mengaji. Khususnya termasuk kalangan sahabat-sahabat yang muda. Kerana sahabat-sahabat yang tua sibuk berperang, sibuk berjihad, sibuk bertugas, sibuk berdakwah. Sahabat-sahabat yang muda ni duduk di Madinah mengaji. Maka kalangan mereka banyak ulama-ulama, banyak yang hafal Quran. Sayyidina Abu Bakar tak hafal Quran, tu Sayyidina Umar tak hafal Quran. Kerana sibuk. Dengan sebab itulah Abu Bakar dan Umar ni bangun, tanya orang, ada tak ayat Quran berkait dengan masalah ni? Maka mereka yang hafal ni beritahu ada ayat Quran, dalilnya begini-begini, apakah Quran? Abdullah bin Ammar ni termasuk kalangan sahabat yang alim, yang hafal Quran. Katanya telah diberitahu kepada Nabi SAW bahawa aku bercakap. Dia bercakap, tapi siapa ke Nabi? Orang rakyat ke Nabi. Demi Allah, aku nak puasa siang hari selama-lamanya. Dan aku nak buat ibadat waktu malam selama aku hidup. Aku cakap gitu. Sumpah demi Allah. Nak buat ibadat, tak mau tidur, nak buat ibadat, nak puasa sama. Lalu sabda Rasulullah SAW, Allah kata ke aku, tanya, engkau, awakkah yang bercakap begitu? Betul kamu cakap begitu? Kata dia, aku pun jawab, ya, saya kata begitu demi ayah dan ibu saya menjadi galang ganti, wahai Rasulullah.
Menunjukkan dia kasih Rasulullah ni lebih pada ayah, lebih pada mak dia. Sumpah benar. Betul saya kata begitu. Orang Arab dia nak tunjuk bersungguh, dia bersumpah. Betul saya kata sungguh. Sabdanya, sabda Rasulullah SAW, engkau tak mampu melakukan demikian tu. Cakap saja mu tak boleh buat. Nabi kata, tak usah cakaplah mu tak boleh buat. Puasa dan berbuka, tidur dan bangun buat ibadat. Berpuasalah daripada 1 bulan itu 3 hari sahaja. Sesungguhnya kebajikan digandakan dengan 10 kali ganda. Maka itu seperti berpuasa sebulan penuh, kata Nabi. Jangan tebeng. Orang Terengganu kata jangan tebenglah. Membuatlah patut-patut. Ada puasa, ada hari tak puasa. Ada masa tidur, ada masa bangun buat ibadat. Sebulan cukuplah mempuasa 3 hari sebulan. Kerana Tuhan gandakan satu kebajikan 10 kali ganda. Bila mempuasa 3 hari bermakna 30 hari. Puasa 3 hari dalam sebulan, maka seperti kelebihan puasa sebulan. Lalu dia kata, aku jawab, saya mampu lebih pada tu, wahai Rasulullah. Saya mampu. Saya boleh buat. Nak tunjuk. Saya boleh buat lebih pada tu. Sabdanya, puasalah 1 hari dan berbuka 2 hari. Nabi kata, mempuasa sehari patut membuka 2 hari. Puasa sunat maksudnya, bukan puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan jadi penuh ranah. Ni puasa sunat maksud ni. Puasa sehari, buka 2 hari. Nabi kata, lalu aku jawab, saya mampu lebih pada tu, kata dia. Dia jawab ke Nabi. Sabdanya, mempuasa sehari, buka sehari. Itulah puasa Nabi Daud. Puasa yang lebih afdal. Itu puasa Nabi Daud. Nabi Daud ni dia puasa sehari, dia buka sehari. Mengikut satu riwayat yang lain, itulah puasa yang lebih afdal. Lalu aku jawab, saya mampu lebih pada tu lagi. Sabda Rasulullah, tidak ada lebih pada tu lagi, Nabi kata. Marah. Nak tu lebih. La afdala min dhalik, tidak ada lebih afdal daripada itu. Daripada Nabi Daud. Nak tunjuk lebih daripada Nabi. Jangan tunjuk lebih daripada Nabi. Tak boleh lawan Nabi ni. Nak tunjuk lebih. Lalu Abdullah kata, kalau aku terima waktu 3 hari itu, kata dia, itulah yang lebih aku suka, lebih daripada keluarga dan harta aku. Alangkah pada masa itu aku terima Nabi kata 3 hari itu. Bila aku tua ni baru sedar rupanya dak urut. Rupanya dak urut nak bahang tiap-tiap hari ni, barulah sedar. Kalau aku terimalah hak Nabi kata tu 3 hari dalam sebulan, itu lebih baik rupanya. Betul Nabi kata tu. Wa fi riwayatin, alam ukhbar annaka tasumun nahara wa taqumul lail. Qultu bala ya Rasulullah. Qala fala taf'al, sum wa aftir wa nam wa qum fa inna li jasadika 'alayka haqqan fa inna li 'aynayka 'alayka haqqan wa inna li zawjika 'alayka haqqan wa inna li zawrika 'alayka haqqan wa inna bihasbika an tasuma fi kulli shahri 3 ayamin fa inna laka bi kulli 15 amsalha fa inna dhalika siyamud dahri fashaddadtu fashuddida alayya. Qultu ya Rasulullah, inni ajidu quwwah. Qala sum siyama nabiyillahi Daud wa la tazid alayhi. Qultu wa ma kana siyamu Daud? Qala nisfu dahri. Fakana Abdullah yaqulu ba'dama kabira, ya laitani qabiltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengikut riwayat lain, orang riwayat daripada dia cerita, ini ulama lain riwayat pada dia. Kerana yang mengaji dengan dia ni banyak anak murid. Anak murid ni riwayat ni, murid ni riwayat ni. Jadi Bukhari Muslim diambil belaka ulama-ulama hadis ni. Riwayat yang lain,
Abdullah bin Amr kata, Nabi bersabda, adakah betul diberitahu pada aku bahawa kamu nak puasa selama-lama waktu siang dan nak buat ibadat waktu malam? Kata Abdullah bin Amr, ya, wahai Rasulullah. Katanya jangan buat begitu. Puasa dan berbuka, tidur dan jaga. Jangan puasa selama-lama. Ada hari puasa, ada hari tak puasa, ada masa tidur, ada masa bangun buat ibadat. Sesungguhnya bagi jasadmu ada hak yang wajib kamu tunaikan. Bagi tubuhmu ada benda yang wajib mu kena tunai. Jangan penyakit ke tubuh. Ada hak yang kita kena tunai berjasad kita. Kena makan, kena minum, tunaikan kesihatan dia. Wa inna li'ainaika 'alaika haqqan. Terhadap dua matamu hak yang wajib kamu tunaikan. Dua matamu kena jaga juga. Tak boleh mata lalu tak boleh tidur langsung. Wa anna li zawjika 'alaika haqqan. Dan terhadap isterimu ada hak juga. Ada masa mu kena tidur dengan binimu, jangan sembahyang tak ada dengan bini langsung. Wa anna li zawjika 'alaika haqqan. Dan terhadap orang yang melawat tetamu ada hak yang kamu kena tunaikan. Jangan tetamu mai rumah tak mau makan sama tetamu sebab puasa sama. Tak boleh. Wa inna bihasbika an tasuma fi kulli syahri thalathata ayyam. Cukup bagimu mu puasa tiap-tiap bulan 3 hari. Macam hadis ialah, kerana tiap-tiap amal kebajikan digandakan 10 kali ganda, itu menamai puasa selama-lama. Maka aku memberatkan diriku sendiri, aku diberatkan, kata dia. Aku dah ikut pesan Nabi, buat hak lebih lagi, jadi berat pada diri aku. Aku kata, ya Rasulullah, saya ada kekuatan. Nabi kata puasa macam puasa Nabi Allah Daud, jangan lebih pada itu. Aku tanya, apa puasa Nabi Daud? Nabi kata puasa separuh. Separuh. Ya itulah, ada hari puasa, hari tidak. Adalah Nabi Daud, adalah Abdullah berkata pada masa dia sudah tua. Bila dia tua, dia cakap, mudah-mudahan aku ambil Rasulullah hak yang mudah Rasulullah begitu, kata dia. Ini satu riwayat. Wa fi riwayatin, alam ukhbar annaka tasumud dahra wa taqra'ul qur'ana kulla lailatin. Faqultu bala ya Rasulullah walam urid bidzalika illa al-khair. Qala fasum sawma nabiyillah Daud fa innahu kana a'badan nas waqra'il qur'ana fi kulli shahrin. Qultu ya nabiy Allah inni utiqu afdala min dhalik. Qala faqra'hu fi kulli 20. Qultu ya nabiy Allah inni utiqu afdala min dhalik. Qala faqra' fi kulli 10. Qultu ya nabiy Allah inni utiqu afdala min dhalik. Qala faqra' fi kulli 7 wa la tazid 'ala dhalik. Fashaddadtu fashuddida 'alayya wa qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innaka la tadri la'allaka yatulu bika umr. Fasirtu ila alladhi qala li nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma kabirtu waditu anni kuntu qabiltu rukhsatan nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin wa inna liwaladika 'alayka haqqan. Wa fi riwayatin لا صام من صام الأبد 3. وفي رواية حب الصيام إلى الله تعالى صيام داود وحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. Mengikut riwayat yang lain, Nabi bersabda, betulkah diberitahu pada aku bahawa mu nak puasa selama-lama? Mu nak baca Quran khatam tiap-tiap malam? Nak baca Quran khatam tiap-tiap malam? Tak tidur langsung lah. Aku jawab, ya Rasulullah, betul. Nabi, dan saya tidak nak malaikat nak yang lebih baik. Saya buat itu kerana nak buat kebajikan lebih baik. Sabdanya SAW, puasa sebarang puasa Nabi Daud, Nabi Allah Daud. Nabi Daud adalah hamba Allah yang paling kuat ibadat.
Nabi Daud hamba Allah yang paling kuat ibadat. Kata Nabi. Itu. Dia puasa sehari, dia buka sehari. Dia kuat ibadat. Nabi Daud ni. Bahkan dia doa, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wal amala billadhi yuhibbuk. Allahumma hubbaka habaila min nafsi wa ahli wa mali wal ma'il barid. Doa Nabi Daud. Ya Allah, ya Tuhanku, beri kepadaku sifat kasih padamu. Dan kasih pada orang yang kasih padamu. Dan kasih pada amalan yang engkau kasih, wahai Tuhan. Dan jadikan kasihku kepadamu lebih daripada kasih kepada keluarga dan air bila dahaga. Itu doa Nabi Daud alaihi salam yang terkenal dengan kuat ibadat. Dan baca Quran tiap-tiap bulan khatam. Kata Nabi, jangan tiap-tiap malam khatam, tiap-tiap bulan. Lalu aku kata, wahai Nabi Allah, saya mampu lebih daripada itu. Bacalah tiap-tiap 20 hari, kata Nabi. Tiap-tiap 20 hari khatam. Aku kata, wahai Nabi Allah, saya boleh buat lebih afdal daripada itu. Nabi kata, bacalah tiap-tiap 10 hari. 10 hari khatam. Saya kata, wahai Nabi Allah, saya boleh buat lebih afdal daripada itu lagi. Sabdanya, bacalah tiap-tiap seminggu 7 hari. Jangan lebih pada itu. Maka menjadi berat padaku dan diberatkan kepadaku. Kerana aku memberatkan diri aku sendiri, diberatkan kepadaku. Dan dia berkata, dan Nabi bersabda kepadaku, Nabi bersabda lagi, mudah-mudahan mudah tahu Allah Ta'ala panjangkan umurmu, Nabi kata. Nabi kata dia, Allah Ta'ala panjangkan umurmu. Bila Nabi kata begitu, kata Nabi ini doa. Kalau Nabi bercakap, dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Kata dia, maka jadilah aku sebagaimana Nabi bersabda. Umur aku panjang. Bila aku tua, barulah aku sedar alangkah baiknya kalau aku terima kemudahan yang diberi oleh Nabi SAW. Mengikut riwayat yang lain, sesungguhnya terhadap anakmu ada hak yang kamu tunaikan. Mengikut riwayat yang lain, tidak boleh berpuasa selama-lama. Tak boleh puasa selama-lama. Tak boleh puasa selama-lama. Diulang 3 kali. Mengikut riwayat yang lain, sekasih-kasih puasa pada Allah Ta'ala, puasa Nabi Daud. Sekasih-kasih semayang kepada Allah Ta'ala, semayang Nabi Daud. Adalah Nabi Daud tidur separuh malam, bangun 1/3 dan tidur pada 1/6-nya. Dan adalah Nabi Daud berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari dan tidak lari di medan perang. Ini Nabi Daud. Dia kuat beribadat, berpuasa, bersemayam malam dan kuat berjihad. Dan gagah berani di medan peperangan, tidak undur. Ini Nabi Daud. Mengikut riwayat yang lain, qala ankahani abi imra'atan dzata hasabin wa kana yata'ahadu kunnatahu ay imra'ata waladihi fayas'aluha an ba'liha fataqulu lahu ni'mar rajul min rajulin lam yata' lana firashan wa lam yufattish lana kanafan mundu atainahu falamma atala dhalika alayhi dhakara dhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ilqani bihi falaqituhu ba'da dhalik faqala kayfa tasum qultu kulla yawmin qala wa kayfa takhtim qultu kulla laylah wa dhakara nahwa ma sabaq wa kana yaqra'u ala ba'd ahlihi as-sab'a alladhi yaqra'uhu ya'riduhu min an-nahar liyakuna akhaffa alayhi bil-layl wa idha arad an yataqawwa aftara ayyaman wa ahsa wa sama mithlahunna karahiyata an yatruka shay'an فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه الروايات صحيحة، معظمها في الصحيحين وقليل منها في أحدهما. Mengikut riwayat yang lain, kata Abdullah bin Ammar, ayah aku telah mengahwinkan aku dengan seorang perempuan yang mempunyai kedudukan yang baik. Ayah aku kahwinkan aku dengan seorang perempuan. Kata dia, dia cerita. Perempuan yang baik, memang aku kenal dia, perempuan tu baik, bagus. Dan ayah aku mengadakan janji dengan isteri
anaknya dengan menantunya. Lalu dia bertanya kepada menantunya. Lalu menantunya berkata, sebaik-baik suami. Ayah dia Ammar bin As, dia tanya menantu dia, macam mana suamimu tu? Malik tak? Dia kata, bagus. Sebaik-baik suami, tak tidur dengan kita, buat ibadat sama. Baik. Tak bersama dengan kita sejak berkahwin, kata dia. Dia ulang-ulang, dia tanya gitu juga anak dia ni. Dia tanya menantu dia. Kuat semayang. Sampai tak tidur langsung. Tak tidur dengan bini dia. Baca Quran sama. Kuat ibadat. Lalu Ammar bin As jumpa dengan Nabi SAW. Nabi sabda, temukan dia dengan aku, Nabi kata. Lalu Nabi panggil, jumpa dengan Abdullah bin Ammar bin As. Ini mengikut riwayat yang lain. Dia cerita sendiri. Lalu Nabi tanya, bagaimana awak berpuasa? Aku jawab, saya puasa tiap-tiap hari, Rasulullah. Bagaimana awak khatam Quran? Tiap-tiap malam khatam Quran. Tak tidur langsung, jawab dia. Dan dia sebut apa yang terdahulu, buat ibadat sama, semayang sama, puasa sama, baca Quran sama. Sampai ada duduk dengan bini langsung. Dan ada Abdullah bin Ammar membaca Quran seminggu kepada isterinya, dan dia membacanya di waktu siang hari dan meringankan untuknya beribadat, supaya meringankan kepada beribadat di waktu malam. Kerana dia nak menguatkan dirinya, dia berbuka beberapa hari untuk membina kekuatan dan puasa seperti hari itu juga, kerana tidak mahu meninggal apa yang dinasihat oleh Nabi SAW sejak Nabi memberi nasihat. Semua riwayat yang disebut tadi sahih berlaku. Diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis. Dia cerita kepada anak-anak murid dia. Kerana ulama-ulama hadis ni, dia meriwayatkan hadis daripada murid-murid para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, sebab itulah anak murid ni cerita begini, murid ni cerita begini, murid ni cerita sini. Maksudnya sama saja. Iaitulah Nabi melarang seseorang itu beribadat dengan cara melampau. Tak boleh melampau. Ibadat dengan cara sederhana. Kerana sebaik-baik ibadat itu ialah yang selama-lamanya. Bukan yang merosakkan diri, tak boleh selama-lamanya. Dalam hadis yang lain Nabi Muhammad bersabda, sebaik-baik orang ialah man tala amruhu wa kathura amaluhu. Sebaik-baik orang ialah orang yang panjang umur dia, yang banyak amalan dia. Itu sebaik-baik orang. Seburuk-buruk orang ialah orang yang panjang umur dia, sikit amalan dia. Maka sebaik-baiknya kita jaga kesihatan, tujuannya untuk buat ibadat sepanjang umur yang panjang yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.